boleh. Okey, boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita limpahan kurnia nikmat yang tidak putus-putus. Alhamdulillah, kita diberi peluang sekali lagi untuk menyambung pengajian dan bacaan kita daripada kitab Qawaidul Aqaid karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Para ulama yang menyusun kitab-kitab begini sebagai peringatan dan sebagai bekalan kepada umat untuk mana mereka menjadi tempat apabila berlaku apa-apa kekeliruan berkaitan dengan akidah. Kalau kita akidahnya kaitan dengan fiqh, kaitan dengan tasawuf dan ilmu-ilmu lain, untuk kita rujuk pada peninggalan mereka yang mereka ni telah memberi kepada kita satu khulasah, satu ringkasan, satu mutiara yang telah bersih dah, galian yang telah dibersihkan daripada segala perkara-perkara yang tidak berkaitan, diberi kepada kita lengkap, bersih, murni. Yang mana asal daripada apa-apa ilmu ini asalnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi para ulama ni berusaha untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang sebaik mungkin untuk umat. Maka dikarang karya-karya berkaitan dengan ilmu-ilmu akidah, fiqh dan seumpamanya untuk menjadi bekalan kepada kita. Maka sayugialah kita cuba memahami apa yang ulama tulis itu, menjadi supaya kita dapat apa yang mereka dapat faham sebagaimana mereka faham. Baik, dalam kitab ini kita dah masuk pada fasal berkaitan dengan tanzih, iaitu membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang berbentuk menyucikan Allah daripada sifat yang tidak layak, jadi kalau ada, saya ingatkan dulu, kalau ada soalan ke apa boleh tulis atau boleh bagi kepada AJK ataupun ahli mereka yang Wafi dan seumpamanya, boleh hantar ke depan nanti. Kita berhentinya minggu lepas pada wala jauh inna wa annahu laysa bijismin musawwar wala jauharin mahdudin muqaddar. Ay annahu laysa bijauharin mahdudin muqaddar. Bahawa Tuhan itu bukan jauhar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Katanya wala jauharin mahdudin muqaddar, dan bukan Allah itu jauhar yang boleh dibatas serta diukur. Tuhan ni bukan jauhar. Timbul lagi satu kalimah jauhar, yang mana kalimah ini digunakan oleh ulama kalam untuk merujuk kepada zat makhluk. Maka zat makhluk dinamakan jauhar, dinamakan dengan jirim.
Apabila bergabung dua jirim dan selebihnya dipanggil sebagai jisim. Ia lebih kurang je dengan ilmu pelajaran sains yang kita belajar itulah. Jadi itu pengistilahan untuk merujuk kepada zat makhluk yang mana sifat zati bagi jauhan ini dia mesti bertempat sebagaimana kita sebut. Dan dia mahdud, dia ada hadnya. Makhluk ini dia ada had. Kita ada had kita. Had tu makna ada, bahasa dengan ngesuk. Ngesuk kita mana? Habis kita ni lah, jisim kita, ngesuk kita. Mana? Ngesuk surah ni, hak juzuk paling akhir tu lah. Yang ada suk dia. Tak? Setengah tu. Ngesuk. Ada hak dia. Ada hak dia, penghujung dia. Penghujung ni meja ni ada hak dia. Ini yang mahdud. Dan memang dia begitu. Kalau tidak, kalau dia tak ada mengesuk, kita tak boleh nak kata dia besar atau kecil. Jadi yang boleh dibanding besar atau kecil sesuatu tu bila ada had. Kalau sesuatu panjang saya tak ada had, kawan saya panjang pun tak ada had, contoh ketinggian tak ada had. Ataupun kita ambil manusia senang lah. Saya ada satu tali tu, kalau ada apa ni, projektor senang nak tunjuk. Ada dua tali. Ni bayangkan tali, dua tali. Tali ni tak ada penghujung, tali ni tak ada hujung. Boleh kita kata tali mana panjang, tali mana pendek? Tak boleh tak? Kita tak boleh nak kata sebab tak ada hujung. Jadi alam ni dia ada penghujung. Penghujungnya ialah arash. Dan arah itu ada sub. Arah tu sub makhluk, makna penghabisan makhluk. Dia meliputi kepada seluruh pada langit-langit dan ciptaan Tuhan yang lain. Makhluk yang paling besar ialah arash. Itu sub bagi alam, penghujung bagi alam. Makna apa? Makna dia ada mahdud. Dia ada hak dia. Dia ada hak. Lepas pada dia, jangan pergi salah, ambil aliran tak betul lah. Lepas pada dia Tuhan duduk situ. Berat nana gitu. Tuhan duduk atas hadarah, makna lepas hadarah tu Tuhan ada. Tak kena. Sebab makna Tuhan tu ada ngesuk belah bawah. Kalau dia arah situ, Tuhan duduk lepas tu, duduk ngesuk Tuhan belah bawah. Jadi tidak boleh kita meletakkan Tuhan dalam persepsi tempat, dalam pemahaman bertempat. Tak boleh letak situ. Jadi habis alam ini ialah arah. Lepas tu tak tahu Tuhan tak kabur. Ada apa yang kita tahu, itu saja alam. Allah tak boleh kita masukkan sekali nak kata dia lepas pada tu ataupun dalam pada itu. Tak boleh juga. Dalam memang nafi tidak lah. Lepas pada tu tak juga. Sebab dia masih berkait dengan keberadaannya, penghabisannya lepas daripada arash. Itu kena faham. Jadi ini benda asal je lah. Makna kalau kita kata air botol air ni atas meja kan, makna atas ada meja tu ada botol air lah. Sama ada dia tepek tak tepek tu masalah lain. Masalahnya makna kita telah menisbahkan Tuhan kepada makhluk pada berkedudukan Tuhan. Itu yang tak betul. Itu yang tidak kena dan tidak ada di kalangan para salaf yang mu'tabar perkataannya yang mengatakan sedemikian. Ayat-ayat yang menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsh, itu dengan makna yang layak. Istiwa, apa makna istiwa? Dengan makna istiwa yang layak. Bukan makna Tuhan tu duduk atau tempat Tuhan tu atas pada arash dan seumpamanya. Itu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita ambil jalanan ulama yang mentafsirkan dan juga mentakwilkan dengan makna menguasai. Allah Taala memiliki dan menguasai, mentadbir sekalian alam ini, dan makhluk yang paling besar di bawah takluknya itu arah pun dalam kekuasaan Tuhan. Jadi dalam bahasa Arab, takwilan begini dia tidak salah. Tidak salah. Okey. Rasanya lepas ni dia akan sebutlah berkaitan dengan beberapa nas-nas, ayat-ayat yang muhimah litashbih, yang pada zahirnya memberi sangkaan ada penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Jadi kita kena letak dulu. Ulama-ulama kita beri kenal makhluk supaya kita tahu sifat makhluk guana. Sebab tu dia kata jauhar ni mahdud, dia ada had. Bila kita faham jauhar ni ada had, muqaddar, ada kadar dia, besar mana, berat mana, itu kadar-kadar yang berkait dengan jauhar.
Maka faham sifat makhluk begitu, kita tahu Tuhan tak begitu. Bila kata Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, tak mari bayang dah kita sahih. Itu nak ya. Hatta kalau kita tanyalah kepada orang-orang, ni kata imanul ajais, ya? Orang-orang yang biasa, orang-orang yang bukan makna mengajilah, tapi orang yang Islamnya Islam dengan fitrah. Islam dengan apa? Dengan fitrah semula jadi yang Tuhan buat. Bila kata Tuhan Maha Besar, dia bayang Tuhan tu besar ke? Tak ada. Kalau orang tu matang dah, jangan tanya budak-budak. Dia budak-budak hok bayang gitu. Budak-budak, tanya budak-budak. Kalau ayah dia, cikgu dia ajar Tuhan Maha Besar, dia bayang Tuhan besar. Boleh jadi sebab dia budak, akal dia belum matang. Tak? Akal dia belum matang, dia boleh bayang Tuhan tu besar, bapak. Macam-macam lah itu. Tapi bila orang yang dah berakal tua ataupun dah matang usia dia, hatta kalau tak mengaji, kalau tanya Tuhan besar, dia tak mahu bayang Tuhan ada saya. Itu makna fitrah asal yang Allah Ta'ala letak. Tidak mendorong seseorang tu untuk menjadi musyabbihah ataupun mujassimah, yang nak menjisimkan dan nak menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Baik. Jadi Allah bukan jauhar muqaddar mahdud. Wa annahu la yumathilul ajsama fit taqdir wala fi qabulil inqisam. Dan dia tidak sama dengan jisim yang mesti ada ukuran dan boleh menerima pembahagian. Tengok lagi Imam Ghazali dia perincikan lagi. Tak disebut dah. Yalah, kerana apa? Akidah ini dia perlu kepada tafsil, perincian. Wala yakfi fihi al-ijma'. Tak cukup kadang-kadang dalam bab akidah ni kita terang secara umum saja. Sebab benda ini benda bahaya, benda yang melibatkan kadang-kadang ada keraguan, bab tu kena detail, kena terang. Sebab itu dalam sifat-sifat pengajian sifat 20, bila diterang sifat wujud, wajib Tuhan ada, mustahil tiada. Kenapa kena sebut juga mustahil tiada tu? Dah khabar dah kan wajib ada. Tak cukup ke bila kata wajib ada? Kenapa kita disuruh juga mengaji dan faham apa makna mustahil tak ada? Tuhan bersifat dengan wujud, wajib Tuhan ada. Sifat wajib Tuhan ada. Mustahil bagi Tuhan sifat adam, tak ada. Tak ada tu mustahil. Kok mana tu? Sebab apa? Sebab bimbang. Dah kalau ada Tuhan tu, boleh jadi tak dia tak ada? Tu kata syubhah tu. Dah kita ada ni kan asal tak ada. Boleh jadi Tuhan asal tak ada, lepas tu ada. Kita ni ada sekarang, lepas ni mungkin tak ada. Boleh jadi Tuhan ada, lepas tu tak ada. Ini syubhah atau keraguan beginilah yang mungkin datang bila kita fikir-fikir, ataupun orang yang mencocok kepada kita syubhah begini. Kalau kita dok kemah akidah, kita pun boleh jadi faham gitu aku. Tuhan ni ada dulu, ada kita. Tapi ada mula. Berat dah. Ada awal pada kita. Tu kata bila syaitan datang kepada, dalam hadis sebut dah, syaitan akan datang kepada seseorang dalam sembahyang, lalu dia akan membisikkan, man khalaqaka, siapa yang mencipta kamu? Allah. Siapa yang mencipta alam? Allah. Siapa yang mencipta langit? Allah. Siapa yang mencipta Allah? Tiba-tiba syaitan tanya, siapa yang mencipta Allah? Jadi itu Nabi SAW kata bila datang itu, fasta'id billahi minasyaitan, mintalah berlindung dengan Allah daripada syaitan. Makna apa tu? Syubhah tu. Padahal soalan tu sebenarnya soalan hak salah daripada awal dah, tapi dia bagi mikir kadang. Dah alam ni ada buat, ada dah siapa buat Tuhan? Nak dalam peringkat belajar ataupun budak-budak sekolah, kanak-kanak, tanya dah siapa yang buat Tuhan mak? Tu siapa buat Tuhan kita? Jadi kena tahu buat jawapan betul. Kadang-kadang orang jawab gini, Tuhan buat diri dia. Tak ada jawab gitu kan? Tak, kita tak tahu juga. Mari budak cucu kita tanya, dah siapa buat Tuhan? Kita ni Tuhan buat, alam ni Tuhan buat, langit ni Tuhan buat. Siapa buat Tuhan? Tok dia jawab, Tuhan buat diri dia. Selok dah. Dah kena juga tu. Jadi kita nak ajar ke kanak-kanak, budak-budak pun biar ajar betul lalu. Biar ajar yang betul. Jangan ajar hak salah dulu.
Ni kita tak dah Tuhan buat diri sendiri. Jadi salah dah awal kalau buat diri sendiri, macam mana nak buat dia tak ada lagi. Tak, dia nak buat diri dia tak ada lagi nak buat. Jadi jawapan tu kena betul dah. Allah wujud tak ada mula. Siapa buat Tuhan? Dia tidak dibuat oleh siapa-siapa, ada dah sedia kala. Yang kena buat ni asal tak ada. Yang kena buat ni dia asalnya tidak ada, baru dia dibuat, baru ada. Allah ni ada sedia kala, dan macam mana nak dibuat oleh sesiapanya? Nampak? Maka di sini dia kata dalam masalah ini dah, annahu la yumathilul ajsam. Allah Taala tidak menyamai dengan jisim-jisim. Tu. Jadi diulang lagi, ditafsirkan lagi. Tuhan tu ada. Tak? Ada. Mustahil tak ada. Ada orang dia buat ngaji pula. Dia buat jadi lawak pula. Ngaji tujuan apa? Tujuan nak katakan pengajian ni pengajian pelik kata. Benda aja, ada tak ada. Wajib ada, mustahil tak ada. Orang baru masuk Islam pun pening kata. Apa itu? Itu Tuhan Allah. Tak ada kuat. Itu Tuhan Allah. Ada, lawan-lawan tak ada. Bila ada, lawan-lawan tak ada. Dia faham gitu. Dia nak gua aja. Itu Tuhan Allah tak ada kuat. Sebab bila dia ada, dia lawan-lawan tak ada. Padahal bukan nak kata berlawan. Ada, lawan tak ada. Tengok. Tapi bila benda itu dicanang bahawa pengajian ni sesat dan seumpamanya, pemahaman pula diberi pemahaman tak betul, jadi masalah lah. Jadi pun orang pun tambuh dah benda ni, benda payah. Tak payah pun. Tapi faham apa yang ulama sebut tu tujuan apa. Bahawa wujud Tuhan ni wujud yang tidak terima tak ada. Sebab tu kata mustahil tak ada tu. Baik. Wa annahu, dan dia Tuhan la yumathilul ajsam. Dia tidak menyamai jisim-jisim. Tadi jauhar kan. Sekarang ni dia guna kalimah jisim pula. Tersebutlah jisim tu himpunan daripada dua jauhar dan lebih. Dua jauhar dan lebih. Fit taqdir, pada kadarnya. Bila dia ada berhimpun, baru boleh kira kadar kita ni berat dengan kita, berat dengan bini kita. Ada hak lebih, ada hak kurang. Tu baru boleh ada kadar-kadar tu. Jadi Allah ni tidak sedemikian. Wala fi qabuli linqisami, dan tidak menyamai jisim fi qabuli linqisam, pada menerima belah. Dia cerita lagi sifat jisim ni. Bila jisim, dia boleh belah. Jisim ni kerana dia itu himpunan daripada jirim-jirim atau jauhar, maka dia boleh belah. Kita dia boleh belah tak? Boleh. Belah-belah lagi sampai kepada atom, sampai kepada sel. Sel tu belah lagi sampai kepada unit yang paling kecil. Nampak tak? Apa dia? Kuat. Kuat. Ahli fizik kata kuat. Tak? Hak sekarang jumpa boleh jadi ada lagi lepas tu. Waktu zaman dulu tak ada lagi penemuan tu. Penemuan partikel juzuk paling kecil tu. Ya. Kemudian wa annahu laisa bijauharin wala tahulluhu aljawahiru, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar dan bukan tempat bagi jauhar. Nampak pengulangan. Takarrar. At-takarrur, pengulangan. Idza takarrara taqarrara. Bila diulang-ulang dia akan jadi kejap, jadi lekat. Jadi Tuhan sekali lagi ditegaskan, dia bukan jauhar. Bukan daripada zat macam makhluk ini yang berjisim, berjirim, bertempat. Dan bukan tempat bagi jauhar. Wala tahullul jawahiru, dan tidak menempatinya oleh jauhar. Jauhar yang ini maksudnya jauhar makhluk. Dia pertamanya dia bukan jauhar, dan dia bukan tempat bagi jauhar. Maknanya tidak ada pada Tuhan makhluk yang ada padanya, menempatinya. Tidak ada pada Tuhan makhluk yang menempatinya. Tak.
Kalau macam kita tengok ni, meja ni jauhar. Dia ni jauhar. Jisim meja ni jauhar. Siapa yang menempati atas meja ni, bekas air ni, dia bertempat. Tempat ni mana? Menempati atas meja. Jadi jauhar dengan jauhar ni menempatinya sama ada dia menempati dengan cara mana? Menempati dengan cara dia zat asing duduk atas. Orang panggil menempati juga. Ada yang kedua dia panggil menempati dengan cara meresap. Contoh, kita ambil gandum, kita ambil air, kita uli. Nampak tak? Dia meresap lah. Jadi doh. Jadi gandum campur air. Gandum satu bentuk jauhar, satu jisim. Yang kedua air, satu jisim. Gabung jadi satu. Itu pun menempati juga panggil. Maknanya dia bertempat duduk sekali. Dia panggil ikhtilat lah, situ campur. Tapi ada tempat tu makna duduk di mana? Gabung air dengan tepung. Allah Subhanahu wa ta'ala laisa bijauharin wala tahulluhul jawahiru. Dia bukan jauhar dan tidak menempatinya oleh jauhar-jauhar. Dah buat apa disebut gini? Buat apa sebut gini? Kerana ada kefahaman yang salah mengatakan Allah ni boleh diresapi boleh meresap pada individu tertentu. Macam akidah golongan salah lah. Akidah golongan salah, agama hak salah. Dia kata apa? Tuhan duduk meresap dalam jasad tok guru dia. Lalu kita sembahlah tok guru ni. Sebab apa? Ada padanya ada zat Tuhan yang meresap dalam. Itu makna apa? Zat lain, Tuhan duduk situ. Tak apa lah, sama kok. Atas zat lain duduk pada Tuhan pun mustahil juga. Mustahil ada sesuatu jauhar yang menempati pada zat Tuhan. Tuhan ini boleh meresap dalam pokok, maka pokok tu disembah. Tuhan ni meresap dalam patung, maka tumbuh patung tu. Itu mustahil. Nampak wala bi'aradin wala tahulluhul a'radu. Dan dia bukan arad dan bukan tempat bagi arad. Dia bukan arad. Bukan arad mana? Arad ni satu istilah merujuk kepada sifat makhluk. Sifat makhluk. Kalau dari segi takrifnya dia kata ma tahayyaza bi ghairihi, sesuatu yang menempati pada yang lain, yakni pada zat. Makna sifat arad ini, sifat makhluk ni, dia duduk pada zat jirim. Dia tak boleh duduk asing, dia kena duduk di benda. Dia sifat ni tak boleh duduk berasingan, dia kena duduk di benda. Nampak? Putih-putih tiang ni, putih tu sifat kan, dia mesti duduk di benda. Tiang, buku, kertas, sejadah, dia tak ada putih saja-saja. Putih saja-saja. Dah putih terbang tengah malam kan, dok kain ke hatu, duduk di benda kok tu panggil. Duduk di benda. Nampak tak? Putih duduk di awang, duduk di benda. Dia tak boleh duduk berasingan. Apa lagi kita ambil sifat manih, dia duduk di benda. Duduk di mana? Di air, di gula, di kuih. Tak? Benda mudah je tak? Benda biasa, kita sebut benda biasa. Tapi nak faham ni kepada mana? Nak faham guana sifat tu, yang mana bila kenal sifat makhluk, kita tahu Tuhan tak sifat gitu. Itu kita kenal makhluk tu, tafakkaru fi khalqillah. Kenallah kamu pada sifat-sifat makhluk ni. Nampak? Bila kenal tu kita tahu Allah tidak begitu. Kita dapat merasakan keagungan Allah. Betapa hebatnya sifat yang kita kaji ni pun kita tak mampu faham betul-betul. Allah Ta'ala yang mencipta tu lagi hebat daripada tu. Nampak? Jadi manis tu duduk mana? Mesti duduk pada benda. Manis gula, manis nisang. Dia tak ada manis saja, tak ada. Pergi kedai beli manis. Orang tak beli manis, orang beli benda, beli gula. Brown sugar ke white sugar tak kira. Orang nak cari kedai nak beli manis 4 kilo. Manis. Nak beli benda manis tu. Tak sihat ke budak ni nak cari manis. Jadi benda
apa ni, arak ni sifat dia si duduk pada benda. Kuat pun duduk pada benda. Ilmu duduk pada benda. Ilmu pada Zaid, pada Ahmad. Tak? Duduk pada benda. Dia tak ada duduk berasingan. Ilmu duduk asing. Kita ambil banyak sikit jadi pandai. Tak gitu. Tak ada. Dia duduk pada zat. Kita tengok. Jadi di sini Tuhan bukan arad. Dia bukan arad. Dan bukan tempat bagi arad. Bagi a'rad. A'rad tu al-a'rad jamak kepada arad. Hak belakang tu al-a'rad itu kata majmu'. Aradun itu mufrad dia, singular dia. Okey. Jadi satu Tuhan tu bukan jenis sifat gitu. Dan Tuhan dia bukan apa? Dia bukan ditempati oleh a'rad. Zat Tuhan tidak ada padanya sifat makhluk. Mustahil pada ada zat Tuhan itu ada a'rad, ada sifat makhluk yang duduk pada sifat Tuhan. Okey. Apa lagi sifat a'rad ni? Kita gerak diam kan? Gerak diam ni masuk pada a'rad lah, tapi a'rad yang betul, yang bukan wujudi. Bukan jenis ada tapi jenis reti. Maknanya tapi orang sifatkan juga. Maka bergerak diam ni sifat makhluk kan? Maka Allah mustahil mempunyai sifat makhluk pada diri. Berpindah randah, bergerak daripada atas ke bawah. Itu mustahil. Apa lagi? Pada diri Tuhan ada sifat benda. Kita kata berbilang ataupun boleh dipecah. Sama juga tu. Tu sifat a'rad juga tu. A'rad. Yang mana mustahil pada diri Allah mempunyai sifat makhluk ni. Tuhan warna apa? Tak? Warna apa Tuhan? Ada orang tanya. Tuhan ada warna tak? Warna apa? Warna putih cerah. Salah lalu lah. Salah lalu dah. Tak boleh tanya benda gitu tu. Sebab warna-warna ni semua sifat-sifat makhluk ni. Nampak tak? Dah kalau tak berwarna dia transparent. Takut abang itu tak boleh fikir. Orang bila sebut kita, orang mari mikir tu. Sebab tu kena terang. Biar detail lagi ni. Tak boleh kata. Tak boleh kata. Ada kata mimpi jumpa Tuhan ni jadi kata hak jadi ajaran sesat mimpi jumpa Tuhan. Tak, dia tengok hak mimpi Tuhan hak kata ayah ping Tuhan ada kok. Tak, kata ayah ping Tuhan tu. Kita tengok video kata saya nampak dan saya yakinlah ayah ping Tuhan. Apa ayah ping Tuhan kat mana tu? Tak. Makan pun orang buat. Makan orang hidang. Jadi bila kita faham bahawa sifat tu sifat makhluk dan dia tidak menempati sifat makhluk pada diri dia, mustahil. Maka tak perlulah kita fikir dia ni sifat warna apa dak. Itu semua tidak valid, tak kena pada hak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu a'rad. A'rad ni apa? Ialah sifat makhluk. Ma tahayyaza bi ghairihi, sesuatu yang menempati pada yang lain. Okey. Bal la yumathilu mawjudan wa la yumathiluhu mawjudun. Malah dia Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apa sahaja yang ada. Apa sahaja yang ada pula tidak sama dengannya. Tengok dia ulang lagi nak suruh biar kita faham betul-betul. Tuhan tak sama dengan maujud. Dah tidak tahu hang maujud tu. Maujud selain dia lah. Itu maksudnya. La yumathilu maujudan ay maujudan ghairahu. Hak maujud selain pada dia. Itu maksud maujud makhluk ni. Dia tidak menyamai yang ada. Makna makhluk hak ada ni. Tak ada. Tidak sama pun dengan apa yang ada ni. Gitu. Dan tidak menyamainya sesuatu yang ada ni. Sesuatu yang ada ni tak sama pada dia. Jadi dia panggil mukhalafah. La yumathilu tu, la yumathilu dalam ilmu sifat 20 kita panggil mukhalafah. Menyalahi. Jadi mukhalafah ni dia daripada dua pihak. Apa tak? Tuhan tak sama dengan makhluk, makhluk pun tak sama dengan Tuhan. Nampak? Bila kata Tuhan tak sama dengan makhluk, dan makhluk sama tak? Makhluk pun tak sama dengan Tuhan. Dia mufa'alah min janibain.
Dia panggil, kalau atas wazan mufa'alah ni, dia pada dua belah pihak. Mumatsalah, nafi mumatsalah, nafi menyamai daripada dua belah pihak. Tuhan tak sama dengan makhluk, makhluk pun tak sama dengan Tuhan. Nampak? Okey. Dia nak terangkan bahawa memang tidak ada persamaan pun Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Dah tu kita kata Tuhan ada, kita ada. Nampak tak? Tak ke sama tu? Tu kena faham. Tak sama, hakikat tu tak sama. Tuhan ada, kita ada. Betul lah, daripada sifat ada tu, tak? Kita bersifat dengan ada, Tuhan bersifat dengan ada. Tak? Tuhan bersifat dengan ada. Maujud kita ni, maujud bersifat dengan ada. Tapi hakikat wujud kita lain hakikat wujud Tuhan. Nama saja kita ni ada. Hakikat wujud yang berbeza. Ini dipanggil mushtarak lafzi. Lafaz sama tetapi membawa makna hakikat yang berbeza. Memberi makna hakikat yang berbeza. Wujud Tuhan mana sama wujud kita. Wujud Tuhan tidak diadakan oleh sesuatu, dia ada sedia kala. Tak ada awal, tak ada akhir. Wujud kita asal tak ada, diadakan. Tapi kita sekarang bersifat dengan wujud sebab Allah Ta'ala mengadakan. Okay. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Makhluk ni ada bersifat dengan ilmu. Dari segi penamaan itu orang tak panggil sama tu. Tak ada masalah gitu. Tak ada masalah. Jangan kita jadi setengah daripada ini. Juga ada ajaran-ajaran aliran sesat batiniyah yang kata tak boleh kata kita ni ada. Sebab bila kita belajar sifat wajib Allah ialah ada. Bila kita kata kita ada, kita mensyirikkan Allah pada sifatnya. Lagu tu pula. Dah ada orang ikut masalah ni. Ada orang ikut. Dah ada orang minat untuk ikut pula. Hebat ajaran ni. Hebat Tok Guru ni. Merasakan. Jangan rasa. Jangan merasa adanya diri. Gitu. Dia punya slogan, tagline dia. Jangan sampai merasa adanya diri. Betul lah kalau nak kata dari segi tagline tu. Tapi apa yang dia ajarnya tu apa dia? Dia ajar kata Tuhan ni ada, kita ada tak? Murid dia jawab ada. Bila kata ada, kita telah mensyirikkan Allah pada sifat wujud Allah. Nyanda syirik dah kita. Allah ni bersifat dengan ada apa? Ilmu. Kita ada ilmu tak? Tak ada. Kalau kita kata kita ada ilmu, maka kita mensyirikkan Allah pada sifat ilmu. Jadi kita ni tak ada ilmu. Ada tak kita? Tangan kita ada tak? Kalau kata ada, kita telah menyifatkan syirik pada sifat ada. Jadi syirik semua. Jadi guana kita jangan kata kita ada, jangan kata kita bersifat dengan ilmu, jangan kata mulut kata gitu lah. Makanan ada tak orang ni? Ada jamu tak orang ni? Tanya tak. Patut jawab gitu. Tak ada patut jawab. Jadi ini panggil mengingkari benda hak ada secara daruri kita faham, dah ada kan. Tapi kat mana salah faham ni? Kadang pengajian ini bukan melalui pengajian yang betul. Sama ada gurunya sesat atau buku ataupun pengajaran itu sesat dah. Nampak tak? Jadi bila begitu dia faham, ulama nak kabur benda lain. Nak kata tak boleh syirik pada sifat tu, bukan nak kabur gitu. Bukan nak kabur bahawa kita tak boleh nak kata kita ada. Bukan nak kabur kita tak ada sifat. Kita ni hakikatnya kita ni tak ada wujud, kita tak ada ilmu, tak ada gitu. Bukan tujuan itu. Tujuan nak membincang sifat Tuhan tu. Sifat Tuhan tak sama dengan kita. Hakikat wujud Tuhan tak sama hakikat wujud kita. Hakikat kudrat Tuhan, perkuasa Tuhan tak sama dengan hak kita. Sifat ilmu Tuhan tak sama dengan kita. Nak sama guana kita semua ni, diri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga-jagalah, jaga-jaga kita daripada ajaran ini. Senang sangat. Kalau cari tu berpuluh, nak ratus kot. Nak kata ribu saya tak berani, tapi boleh jadi ratus kot video-video yang diupload oleh golongan ajaran sebegini yang nak mengajar sifat 20 tapi bukan dengan cara yang betul. Akhirnya membawa kepada fahaman yang salah, fahaman batiniyah yang menyeleweng daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Bila begitu, Allah tidak sama dengan yang ada ini, dan yang ada ini tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian ditutup dengan mengambil iktibas, memetik daripada ayat Quran, laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai'. Okay. Ada soalan tak? Ada orang kita berhenti situ lah. Apa dia? Sifat 20 dengan tauhid 3 sama ke tak tu? Pertamanya tak sama dah lah. Tapi isu orang yang bertanya tu mungkin nak tanya manhaj macam mana. Sekarang ni sifat 20 ke tauhid 3? Kalau kita lihat secara insaf, secara kita kata tanpa ada bias, kesemuanya itu manhaj untuk memahami akidah. Tapi manhaj mana yang betul? Itu isunya. Okey. Adakah di sana salah? Sekarang ni masing-masing mendakwa bahawa sifat 20 ini tujuan nak ajar akidah yang dibawa oleh Nabi dan para salafus soleh dan para ulama. Tauhid 3 pun kata gitu juga. Jadi macam mana nak tahu mana betul? Ni kena bukan sekadar penamaan saja. Penamaan itu kena rujuk kepada para alim ulama, mereka yang mengkaji kat mana silapnya dalam tauhid 3 ini. Ada kadang-kadang sekadar pembahagian tu saja, uluhiyah, rububiyah, asma' sifat, itu pun diterima dan dipakai oleh semua. Allah, kita wajib beriman Tuhan itu Rabb kita. Kita wajib beriman bahawa Allah ilah, Tuhan yang semata-mata layak kita beribadat dan menyembah. Sekadar penamaan itu. Tapi yang membawa bahayanya apabila benda itu melangkaui daripada sekadar itu, membawa kepada natijah yang sangat silap. Membawa kepada natijah yang silap pada pemahaman tauhid 3 ni lah. Apa dia? Sehingga mengatakan orang musyriki Mekah percaya Tuhan itu Rabb, Allah itu Rabb, tetapi mereka menyembah selain daripada Allah. Makna mereka ada tauhid rububiyah, mereka tak ada tauhid uluhiyah. Itu salah tu. Salah situ. Bahawa boleh ada sebagaimana musyriki Mekah bertauhid tauhid rububiyah tapi tidak bertauhid tauhid uluhiyah. Sebab mereka bila tanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila ditanya siapa yang mencipta langit bumi, menjawab Allah. Mereka tahu bahawa yang mencipta alam ni Allah. Tapi bila sembah, dak sembah Tuhan saja, maka tidak ada tauhid uluhiyah. Jadi ni di pemahaman ni diguna pakai kepada golongan-golongan hak mukmin yang muslim. Tiba-tiba contoh bertawassul, contohnya bertawassul dengan para nabi, bertawassul dengan para wali, tawassul. Dihukumkan amalan tawassul dan seumpamanya umpama menyembah selain daripada Allah. Dia kata gitu. Jadi itu tak kena tu. Itu tidak kena. Kerana antara rububiyah uluhiyah dia tak boleh cerah tanggal. Bila kata Allah itu Rabb, maka dia itu Tuhan yang sahaja yang patut disembah. Tapi kenapa dia menyembah selain daripada Allah? Kerana mereka sangka bukan Tuhan saja Rabb. Tidakkah dalam Quran Tuhan khabar, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Nabi Yusuf bila masuk penjara, dia berjumpa dengan dua orang tu lah, kisah Nabi Yusuf, boleh buka surah Yusuf. Jadi dia dakwah kepada teman dia sepenjara tu. Apa soalannya? Dia dakwah, "A'arbabun, adakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini? A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar?" Tuhan-Tuhan yang ramai ni lebih baik ke daripada Tuhan yang satu yang maha berkuasa, maha menggagah? Jadi soalan Yusuf tanya, "A'arbabun." Arbab ni jamak kepada Rabb, Tuhan yang bersifat mencipta, mentadbir. Jadi makna apa? Makna mereka memang meyakini adanya Rabb selain Allah. Jadi syirik pada rububiyah dah. Nampak tak? Jadi antara rububiyah dengan uluhiyah itu ada berlaziman. Bila kata dia ni tak bertauhid dengan uluhiyah, memang tak bertauhid dengan rububiyah. Kalau tidak, kenapa dia dah pergi sembah berhala? Sembah berhala nak apa? Nak jadi kaya. Nak dapat anak, nak dapat kemewahan hidup. Dah tu sifat apa tu? Memberi nikmat, memberi kekayaan, memberi anak. Sifat apa? Sifat Rabb. Nampak? Jadi gitulah sikit sebanyak lah. Kalau perbincangan panjang tu kena panggil ahli pakar, bincang waktu aja. Bincang waktu 3 jam ni boleh syarah gitu. Jadi isu gini
perlu dilihat dan dikaji dengan perinci. Jadi orang kata ni betul, orang ni kata, okey, kat mana salah tu? Adapun sifat 20 yang kita baca ni ialah sifat pengajian yang telah kita kata dibuktikan oleh siapa? Para ulama-ulama muktabar. Siapa yang mendokongi mazhab ataupun bukan mazhab, dia kata manhaj pengajian? Siapa? Ulama-ulama besar. Yang sekarang ni kita baca Imam Al-Ghazali. Nak kata Imam Al-Ghazali sesat? Berani kata. Dah ada orang berani kata. Sampai sekarang ni ada orang kata. Nak kata bahawa imam-imam seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam As-Sanusi. Tokku tuan besar. Tokku tuan besar. Tokku tuan besar. Kita ni tanah Melayu kita, ilmu Islam kita ni dibawa oleh para ulama-ulama yang daripada Habaib, daripada Yaman semua sekali datang, dan pedagang-pedagang daripada India bawa pada akidah daripada zaman berzaman, yang mana kita tahu benda itu kita iktiraf bahawa mereka ni ulama yang kenal Tuhan yang betul. Apa manhaj nazam dia buat? Nazam akidah hak ni, hak cara sifat 20 ni lah. Dah zaman-zaman Kedia ni barulah ada. Ambil mari mana tauhid 3 tu. Dengan ramai ni hak pergi belajar di setengah negara Arab tu, membawa balik manhaj itu. Bila manhaj itu mereka sendiri pun kalau tengok, kalau nak kata tak faham, takut saya kata lebih tak beranilah. Tapi maksudnya kalau kita perhati molek dengan insaf, kita dapati bahawa konsep yang dibawa oleh sifat tubuh ni lagi utuh, lagi teguh untuk menafikan segala ancaman-ancaman akidah yang sentiasa ada zaman berzaman. Sentiasa ada zaman. Sebab itu ahli kalam ni, mereka marilah mana-mana pun, Kristian ke, ajaran sesat ke, cabaran ideologi atau apa-apa, boleh dipatahkan dengan pemahaman sifat 20. Jadi tauhid 3 ni sekadar tu, ni kata orang syirik, ni kata orang bid'ah. Akhirnya apabila ada kuasa dan ada kekuatan, akan menyebabkan akhirnya dibom makam-makam para wali, makam para sahabat, seperti mana berlaku di Syria, di Iraq dan tempat negara-negara lain lagi. Na'udzubillah min zalik. Ada lagi soalan? Maka ajaran Asmaul Husna dikatakan sesat. Asmaul Husna tu kenapa dikatakan sesat? Sekarang ni gini, Asmaul Husna tu tak sesat. Asma'ullah Al-Husna 99 tu, intipati pengajaran tu daripada mana sumbernya? Hatta kita nak mengaji Asma'ullah Husna, kita kata sifat apa? Sifat Al-Latif, Maha Haluh Allah Ta'ala. Kalau orang tak faham betul-betul akidah, dia boleh takwil, dia boleh syarah Al-Latif dengan pemahaman hak salah. Betul tak? Haluh makna tu haluh siap kita panggil. Tak ke jadi sesat? Tetapi orang tak tahu, dia cari tak? Sebab tu dia Tuhan berada di mana-mana. Tengok, saya contoh buatlah, bukan saya ajar ni. Nak kata contoh hak sesat boleh tak? Boleh orang percaya. Sebab tu kita jangan rasa Tuhan tu lari pada kita, sebab dia ada di mana-mana, dia sangat halus, latif. Ambil pada nama latif. Tak ke itu salah? Nampak? Jadi penerangan isi kepada pengajaran Asmaul Husna tu. Jadi kalaulah ditanya soalan tu berkaitan kenapa hak difatwakan tu, ada majlis taubat tu, kerana pengisian dalam tu lah. Tu contoh tu saya tak tahu dia ajar gitu tak. Tu contoh saya buat untuk menyatakan bahawa boleh sahaja Asmaullah Husna tu, tapi penafsirannya salah. Penafsirannya salah. Jadi kita jangan terkeliru ataupun terpedaya dengan nama-nama atau label gini. Kena tengok orang ni apa kelayakannya untuk mengajar. Dia ni dapat majzu. Dia ni kasyah ke mana. Dah siapa nak tentukan betul ke tak dia? Dia ilmu ghaib atau kasyah gini, dia tak akan lari daripada ilmu asah, ilmu yang Allah Ta'ala letak, ilmu syarak, tak akan lari. Kalau lari tu menunjukkan bahawa kasyah tu tak betul. Dia ni dapat apa? Dapat foto nak menunjukkan tak betul. Sebab tak ada orang boleh tahu tu. Jadi dari kita percaya kata dia ni Tuhan kasyah ke dia ilmu laduni. Laduni dah siapa nak kata dia betul-betul laduni ke tak? Tak. Siapa kata? Dah dia kata, dah bukan nak percaya sekali dia kata. Jadi pendek katanya, kena berhati-hati dalam pengajian yang berbentuk sebegini. Ada lah. Kalau tak ada soalan ke? Sekadar itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.